Okey, kita sambung untuk taklimat pada pagi ini. Minta maaf tadi ada masalah teknikal. Okey. Ibu bapa boleh dengar? Okey. Boleh. Boleh clear kali Boleh. ni. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung kepada taklimat. Boleh, okey. Okey, terima kasih tuan. Okey, taklimat untuk pada pagi ini, yang mana untuk taklimat pada pagi ini menjurus kepada 3 objektif. Itu untuk pendaftaran akan jalan, kita harap pendaftaran akan berjalan lebih teratur, keselamatan warga kiblah ketika berada di sekolah, termasuk pelajar, guru dan juga warga kiblah, dan juga sesi persekolahan dapat berjalan dengan keadaan selamat dan teratur. Itu objektif untuk taklimat pada pagi ini. Okey, yang ni semua maklum berkenaan dengan fasa, perubahan fasa yang berlaku di Selangor, yang mana Selangor sekarang ini berada di fasa 4. Okey, yang mana apabila fasa 4 diumumkan, maka institusi pendidikan akan dimulakan untuk keseluruhan sekali. Okey, saya masuk kepada pendaftaran pelajar. Bagi pendaftaran pelajar tingkatan 1 dan 4 sekolah dan Mahat Tahfiz Kiblah. Okey, diadakan 2 peringkat. Yang pertama iaitu pada 31 Oktober 2021 pada hari Ahad yang akan diadakan sesi pendaftaran pelajar tingkatan 4 yang bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, masa yang diberikan adalah lebih kurang 3 jam, yang mana pelajar-pelajar tingkatan 4 bagi sekolah kiblah hanya ada 40 orang saja. Jadi kita hadkan masa untuk pendaftaran pada hari Ahad nanti. Okey, bagi ibu bapa yang tidak dapat berdaftar pada waktu yang berkenaan. Okey, ibu bapa yang tidak daftar pada waktu yang ditetapkan, ibu bapa boleh buat temujanji dengan pihak pejabat, boleh hubungi pihak pejabat, WhatsApp pihak pejabat ataupun call untuk maklumkan pada tarikh dan waktu yang boleh ibu bapa untuk hantar pelajar. Tetapi kita hanya buka pada hari ataupun waktu pejabat sahaja, kerana untuk pendaftaran kali ini pihak sekolah perlu melakukan beberapa perkara yang digariskan oleh kementerian berkenaan dengan norma baru, termasuklah pelajar-pelajar perlu menjalani swab test untuk kemasukan pelajar ke asrama. Okey, itu adalah pada 31 Oktober. Manakala pada 7 November, insya-Allah kemasukan akan melibatkan pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan juga 1 hingga 4 tahfiz. Okey, 1 hingga 4 tahfiz. Di sini untuk 7 November disebabkan pelajar yang agak ramai, lebih kurang dijangka 290 pelajar. Maka pihak sekolah telah bersetuju untuk adakan sesi-sesi pada hari yang berkenaan. Iaitu pada sesi yang pertama, iaitu jam 9 pagi hingga 11 pagi, akan melibatkan pendaftaran pelajar-pelajar tingkatan 1 serta tahfiz 1. Manakala untuk sesi yang kedua, disambung sesi yang kedua jam 11 pagi hingga 1 petang, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 2 dan juga tahfiz 2. Okay, yang terakhir adalah pelajar tingkatan 3, tahfiz 3 dan juga tahfiz 4 akan berlangsung pada jam 1 petang hingga 3:30 petang. Okay, disebabkan pelajar-pelajar tingkatan 3 dan juga 4, maka kita lanjutkan lebih kurang 3 jam lebih. Okay. Jadi untuk masa ini, pihak sekolah berharap ibu bapa dapat mengikut masa yang telah ditetapkan, masa-masa sesi yang telah ditetapkan, supaya tidak berlaku permasalahan semasa pendaftaran. Kerana pendaftaran kali ini ianya akan melibatkan masa, terutamanya bahagian swab test. Okay. Untuk swab test sahaja, pelajar-pelajar akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga 15 minit untuk mendapatkan keputusan. Okey, kita teruskan kepada pergerakan. Okey, untuk melancarkan proses pergerakan pendaftaran pelajar, yang mana kita adakan beberapa section A, B, C dan juga D.
Okey, untuk section A yang mana guru bertugas di sini akan apabila parent masuk saja, ibu bapa masuk saja pada kawasan sekolah daripada kodok jaga tu, parent ibu bapa belok ke kanan, terus akan jumpa kemah A. Yang mana guru-guru bertugas di sini akan yang pertama yang perlu dilakukan adalah ibu bapa perlu scan MySejahtera di section A. Scan MySejahtera. Yang kedua adalah ibu bapa akan diberikan kad masuk. Kad masuk ni kegunaan dia adalah untuk kita tahu pergerakan berapa kemasukan kereta ke sekolah dan juga keluar sekolah. Yang mana apabila keluar je kereta, ibu bapa perlu serahkan balik kad tersebut. Jadi kita tahu pergerakan tersebut. Berapa jumlah kereta yang ada di dataran dan juga kawasan-kawasan asrama. Okey, apabila dah scan MySejahtera dan juga kad keluar masuk tersebut, ibu bapa terus ke blok akademik, bukan di blok parking yang biasa kita guna pakai untuk parking program, iaitu di kawasan futsal tersebut. Kita gunakan di blok akademik. Okey, di blok akademik nanti akan ada kemah untuk section B. Kemah untuk section B yang mana di sini akan diadakan yang pertama adalah swab test, saringan kesihatan pelajar, dan di sini ibu bapa dan juga pelajar perlu menunggu mengambil masa lebih kurang 5 hingga 15 minit. Yang mana swab test tersebut akan dijalankan di dalam kereta. Kita nak elakkan berlaku permasalahan berkumpul dan juga masalah dari segi pengurusan untuk swab tersebut, maka swab akan dijalankan di dalam kereta. Ibu bapa boleh tunggu dalam kereta dan pelajar juga akan berada di dalam kereta. Ini akan diberitahu oleh guru-guru yang bertugas di bahagian B. Okey, apabila result telah keluar, ibu bapa boleh buka tingkap, angkat tangan. Guru yang berkenaan yang berada berdekatan yang berkenaan akan pergi untuk tahu result. Jika negatif, ibu bapa boleh terus menggunakan kereta terus ke bahagian section C ataupun D. C adalah untuk pelajar-pelajar banat, D adalah untuk pelajar-pelajar lelaki bani. Semua sudah maklum yang tu. Manakala bagi pelajar-pelajar yang positif, untuk positif kita akan buka laluan daripada TMB ke Pondok Jaga. Ibu bapa perlu membawa anak ataupun pelajar keluar daripada sekolah bagi tindakan lanjut. Mungkin boleh ke klinik untuk pengesahan jika pengesahan klinik mengeluarkan ataupun hospital mengeluarkan bahawa pelajar itu negatif selepas swab test di klinik ataupun hospital, maka ibu bapa boleh hantar dengan mempunyai surat yang dibekalkan oleh pihak klinik ataupun pihak hospital, boleh hantar. Tapi kena keluar dulu daripada sekolah. Seterusnya di bahagian section C dan juga D, kita harap pihak sekolah harap pelajar-pelajar hanya di drop sahaja ataupun kita anggap ianya adalah sebagai pandu lalu sahaja. Turunkan pelajar dan juga barang. InsyaAllah kita akan bantu, guru-guru akan bantu untuk mengangkut barang seperti mana yang sebelum ni, untuk mengangkut barang bagi proses kemasukan ke asrama. Itu adalah dari segi pergerakan pelajar. Pergerakan untuk kenderaan adalah sehala. Selepas habis saja ibu bapa boleh bawa kereta turun daripada bukit asrama lelaki itu, turun sahaja ke bawah. Kita harap pergerakan ini adalah sahala untuk memudahkan ataupun melancarkan perjalanan pendaftaran nanti. Ini adalah gambaran. Untuk makluman, sekali ini kita dah ada pelajar-pelajar tingkatan 5 di sekolah. Ini adalah gambaran pergerakan pendaftaran pelajar yang berlaku pada sebelum ini. Sebelum ini, yang mana pelajar-pelajar tingkatan 5 telah didaftarkan masuk. Alhamdulillah, semasa pendaftaran tingkatan 5 yang lepas, ianya berjalan dengan lancar dan tiada, alhamdulillah, semua pelajar
keputusannya adalah negatif, alhamdulillah. Okey, untuk saringan COVID-19. Untuk makluman semua, daripada Kementerian Pendidikan mensyaratkan bagi pelajar-pelajar asrama, kita akan adakan 3 swab test. Okay, untuk saringan COVID-19 bagi pelajar-pelajar, yang mana ianya yang pertama dijalankan pada hari pertama persekolahan ataupun hari pendaftaran pelajar. Itu dikenali sebagai hari pertama. Okey, untuk hari pertama, untuk makluman semua ibu bapa, kit ujian perlu disediakan oleh ibu bapa penjaga. Maksudnya kat sini, ibu bapa penjaga perlu membeli kit ujian semasa bawa pelajar ke sini. Maksudnya dah ada kit ujian tersebut. Hanya ujian tersebut dijalankan di sekolah. Tidak boleh dijalankan di rumah. Maksudnya kita tak benarkan untuk ibu bapa hanya datang membawa result. Kecuali result tu adalah daripada pihak Kementerian Kesihatan. Okay, yang tu mungkin akan dipertimbangkan. Tapi mana-mana ujian kit yang dijalankan sendiri, maksudnya ujian tersebut perlu diadakan di kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Yang mana guru-guru yang bertugas disebut adalah guru-guru yang mempunyai pengetahuan tentang ujian kit. Okay, untuk ujian kit ni dia ada 3 kebarangkalian. Yang pertama, ujian kit akan ada negatif, positif, itu adalah sedia maklumlah. Yang ketiga adalah kalau ada ujian kit tu dia unvalid, tak valid, keputusan tidak valid. Maka jika tidak valid, perlu ada ujian kit yang kedua di hari yang pertama tersebut. Okey, selepas hari ke-6, kiraan hari pertama hingga 6 hari selepas itu akan dijalankan sekali lagi ujian kit ujian bagi pelajar-pelajar yang telah masuk ke asrama. Okey, untuk hari ke-6 ni dikira pada mengikut hari pendaftaran pelajar. Contohnya kalau pelajar tingkatan 4 masuk pada 31 Oktober, maka 6 hari selepas itu akan dijalankan kit ujian yang kedua. Kalau ada pelajar yang datang lambat, 1 November, 2 November yang mempunyai masalah untuk datang pada 31, maka dia akan kira 6 hari selepas itu. Dia tak samalah. Tapi kita harap ia dapat dijalankan seragam ataupun serentak dengan pendaftaran pelajar semua pada hari pertama. Itu harapan kami lah. Tapi jika tidak dapat dijalankan macam tu, jika ada permasalahan daripada pihak ibu bapa untuk menghantar pada 31 tu, maksudnya kita perlu tengok hari pendaftaran pelajar tersebut untuk dikira bagi dapatkan pada hari ke-6 tersebut. Dan kit ujian bagi hari yang ke-6 disediakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah memang sediakan kit ujian. Manakala yang ketiga adalah pada hari ke-14 persekolahan. Okay, hari 14 persekolahan. Dijalankan selepas 14 hari pelajar berada di asrama, kit ujian ni insya-Allah kita cuba dapatkan ditaja oleh pihak KIDG. Okay, ini harapan pihak sekolah lah. Jadi dalam masa hari pertama hingga hari ke-14 tu, kita mengharapkan ibu bapa penjaga tidak hadir ke sekolah, okay, untuk berjumpa. Memang kalau ikutkan peraturan daripada pihak Kementerian Pendidikan bagi pelajar-pelajar yang berada di asrama, tidak akan ada sabarang lawatan ke asrama untuk berjumpa pelajar bagi mewujudkan gelembung selamat bagi pelajar-pelajar yang berada di asrama. Okay, insya-Allah ianya difahami oleh semua ibu bapa. Okey, untuk sesi persekolahan. Selepas PKP 3.0, untuk sesi persekolahan agak dia ada sedikit perubahan bagi Kementerian Pendidikan dan juga ada sedikit perubahan bagi pihak sekolah kiblah. Okey, bagi untuk sesi persekolahan, bagi pelajar-pelajar yang masuk pada 31 Oktober 2021, sesi pembelajaran akan bermula pada 1 November sehingga 24 Disember. Mungkin ibu bapa maklum berkenaan dengan perkara ini, ataupun jika
ada daripada taklimat daripada pihak pendidikan, dia mungkin ada sedikit perbezaan pada bulan Disember tersebut. Okay, cuma pada bulan Disember tersebut kita sepatutnya 3 minggu bercuti, tetapi kita ambil 2 minggu untuk kelas intensif. Okay, disebabkan pelajar berada terlampau lama di rumah, jadi pihak sekolah merasakan ada keperluan untuk kelas intensif secara bersemuka bagi semua pelajar untuk cover balik apa yang terlepas masa pembelajaran PDPR. Jadi itu adalah sedikit perubahan. Manakala bagi pelajar-pelajar yang masuk 31 Oktober untuk Diva Bali, okey, bagi Diva Bali kita tidak cuti kecuali pada hari Khamis sahaja diberi cuti rehat kepada pelajar. Okey, kalau ikutkan kementerian dia bermula pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat adalah cuti umum persekolahan. Tetapi untuk kita Kiblat pada hari Rabu dan juga Jumaat kita adakan sesi persekolahan seperti biasa. Ini adalah benda yang sama, adalah untuk kita pastikan, okay, kita kejar balik apa yang terlepas masa PDPR. Kita harap pelajar lebih berserialah untuk peperiksaan-peperiksaan yang akan dijalankan selepas ini, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang mempunyai peperiksaan besar, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tingkatan 2 sekali, iaitu CJ Agama. Okey, manakala bagi pelajar tingkatan 1 hingga 3 serta pelajar tahfiz akan masuk pada 7 November dan sesi persekolahan akan bermula pada 8 November hingga 24 Disember. Itu samalah, berakhir adalah sama. Okey, itu adalah sesi persekolahan. Ustaz, nak tanya sikit. Ya tuan. Tadi dah terlepas tadi sepatutnya ni berkenaan dengan test kit untuk ni kan COVID ni kan. Okey tuan, ya tuan. Okey, memang ibu bapa kena sediakan untuk peralatan tu Ya, untuk hari pertama saja, untuk berdaftar. Hari pertama. Okey. Untuk datang kat sana berapa ramai yang boleh datang? Maksudnya kalau dalam satu kereta tu berapa orang yang pihak sekolah benarkan? Kita kalau ikutkan syarat kita adalah 2 orang bersama dengan pelajar. Bersama pelajar. Mana ibu atau bapa lah. Cuma kalau ada keperluan untuk yang lain turut serta, tapi kita tak benarkan keluarlah daripada kereta. I see. Kita tak benarkan keluar daripada kereta sebab kita hanya pelajar saja keluar daripada kereta. Apa-apa urusan. Okey, faham, maklum. Baik Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama tuan. Okey, kita teruskan berkenaan dengan untuk makluman semua ibu bapa, ada sedikitlah saya nak terangkan berkenaan dengan persediaan pihak sekolah supaya ibu bapa tahu berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menerima kehadiran pelajar ke sekolah secara bersemuka. Okey, untuk makluman semua, dari segi vaksinasi, insya-Allah, alhamdulillah guru-guru dan juga kanak-kanak telah divaksin, itu persediaan kami lah. Yang kedua adalah dari segi persiapan dom, asrama, bilik darjah, telah disusun mengikut aturan SOP Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga KKM. Dia mungkin ada sedikit perubahan berkenaan dengan SOP yang baru ini dan juga yang lepas. Mungkin ibu bapa ada yang tahu berkenaan dengan SOP lepas yang mana perlu ada tirai di katil, semua tu telah dibuang daripada SOP kementerian. Kali ini dia tak nak ada tirai. Dan pelajar boleh duduk katil atas dan bawah, maksudnya untuk dom yang sebelum ni pelajar duduk, dia akan duduk dom yang sama. Tak ada masalah yang tu. Cuma aturan dan juga susunan jarak itu diberi kotak makna untuk SOP pelajar di asrama. Sama juga dengan bilik darjah, SOP dia adalah jarak meja pelajar tersebut telah disusun oleh pihak sekolah. Yang ketiga adalah langkah-langkah keselamatan termasuk menyediakan perkhidmatan kesihatan. Yang ni kita sediakan bilik sakit, kita sediakan test kit untuk pelajar-pelajar yang mana jika pelajar yang bersimptom, pelajar-pelajar yang punya simptom, kita akan terus buat swab test. Kita ada sediakan test kit di sekolah.
Okey, yang seterusnya yang keempat adalah pemantauan yang lebih ketat keluar masuk ke premis sekolah. Okey, ini harapan pihak sekolah untuk keluar masuk ibu bapa. Jika untuk menghantar makanan ataupun pakaian, okey, tolong maklumkan ataupun hanya dibenarkan berada di postcard sahaja. Dan apabila hantar tidak perlu menunggu pelajar. Tidak perlu menunggu pelajar, boleh maklumkan kepada guru kelas bahawa barang ini dihantar pada sekian-sekian masa, insya-Allah guru kelas akan ambil barang tersebut di postcard. Tidak perlu berjumpa dengan pelajar. Yang ini untuk mengelakkan permasalahan perjumpaan dengan ataupun pertemuan antara yang berada di luar dan juga di asrama. Okey, jika berlaku, dia akan menyukarkan dari segi apa yang kita lakukan, terutamanya dari segi kita swab test pelajar yang melibatkan hari pertama, hari ke-6 dan juga hari ke-14. Dia tak akan berlaku hari-hari tersebut sebab ada pertemuan di kalangan di antara pelajar dan juga ibu bapa kita. Pihak sekolah bukan nak haramkan perjumpaan tersebut. Okay, minta maaf cuma kita nak ketatkan supaya apa yang dilakukan, SOP yang dikeluarkan oleh kementerian kita dapat ikut. Dan insya-Allah kita dapat hindarkan kemasukan ataupun wabak itu merebak ke sekolah. Insya-Allah yang tu kita doakan bersama supaya pelajar dapat belajar dengan tenang dan juga bebas daripada wabak. Okey, seterusnya adalah penyediaan alat sanitasi yang mencukupi. Alhamdulillah pihak pengurusan telah mengeluarkan bajet yang bajet lah untuk kita sediakan alat sanitasi, terutamanya alat-alat yang perlukan kata kawasan-kawasan yang besar. Okey, kita beli alat-alat sanitasi yang berbentuk menggunakan peralatan elektrik supaya lebih senang untuk kita jalani sanitasi. Dan premis kita setiap hari akan disanitasi termasuk masjid, asrama dan juga kawasan-kawasan lain, blok akademik dan juga kawasan lain. Seterusnya untuk saringan COVID guru dan juga ketangan, selain daripada pelajar, saringan COVID dan juga guru dijalankan. Okay, kita jalankan saringan ini termasuklah kepada guru dan juga ketangan untuk kita kenal pasti lebih awal jika ada sebarang masalah berkenaan dengan wabak. Okey, yang terakhir adalah bersedia memberi kerjasama dengan PKD. Yang ini adalah kerjasama kita dengan pihak pejabat kesihatan daerah. Okey, untuk kita dengan pejabat kesihatan daerah bekerjasama. Yang mana jika ada apa-apa makluman berkenaan dengan apa-apa masalah kesihatan, kita akan maklumkan dan mereka memang kalau dimaklumkan dia akan bertindak dengan lebih cepatlah. Lagi-lagi berkenaan dengan pelajar-pelajar sekolah, insya-Allah kita akan beri kerjasama dengan pihak PKD. Okey, itu dari segi persediaan pihak sekolah. Manakala persiapan ibu bapa penjaga. Okey, yang ni saya harap ibu bapa dapat beri lebih tumpuan berkenaan dengan persiapan yang perlu dijalankan sebelum penghantaran dibuat. Okey, yang pertama berkenaan dengan salinan CJ vaksin. Okey, bagi mana-mana pelajar yang telah dilengkap di vaksin, ibu bapa boleh keluarkan buat satu salinan CJ vaksin untuk diserahkan kepada pihak sekolah. Okey, serahan boleh dibuat di seksyen asrama C dengan D. Bersama-sama CJ vaksin, ibu bapa juga perlu menyerahkan borang pengisytiharan kesihatan pelajar dan juga borang kebenaran ibu bapa penjaga untuk pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Okey, yang ini akan diberikan sekejap lagi. Selepas taklimat ni selesai, borang-borang ini akan dibekalkan kepada ibu bapa. Okey, bagi pelajar yang tidak menerima vaksin. Okey, bagi mana-mana pelajar yang tidak menerima vaksin, okey, diminta untuk menyediakan satu surat akuan tidak menerima vaksin. Okey, yang ni dia perlu. Okey, CJ vaksin dan juga surat ini amat perlu bagi pihak sekolah untuk apa-apa urusan dengan klinik ataupun pejabat kesihatan daerah. Contohnya jika ada komplikasi ataupun demam, pelajar yang perlu ke klinik. Jadi benda-benda ni amat diperlukan oleh pihak sekolah untuk dilampirkan bersama-sama borang
kesihatan pelajar untuk dihantar ke klinik. Okey, yang keempat adalah membeli kit ujian COVID. Yang ni sedia maklum macam tadi. Kit ujian adalah satu untuk seorang semasa pendaftaran. Memastikan pakaian sekolah, alat tulis, buku yang lengkap. Memastikan pelajar dalam keadaan sihat. Okey, yang ni semasa mengisi borang perisytiharan kesihatan, harap ibu bapa dapat baca dengan lebih detail. Okey, berkenaan dengan jika ada pelajar yang tidak sihat, tolong nyatakan. Jika ada pelajar-pelajar yang mungkin yang ada di kalangan pelajar ni dia ada sakit prosedon kita kata yang selalu menyebabkan bersin. Jadi nyatakan kat situ supaya kami sedia maklum bahawa apabila ada masalah selesema, kita tahu bahawa ianya adalah daripada pelajar yang macam mana keadaan pelajar tersebut. Yang seterusnya adalah pelajar tiada kontak rapat dengan pesakit COVID dalam masa 14 hari. Okey, ini harapan dalam borang perisytiharan kesihatan ada benda-benda tu. Okey, menyediakan kelengkapan yang cukup untuk pelajar semasa berada di asrama. Okey, memandangkan pelajar berada di asrama yang agak lama. Okey, dalam jangka masa yang agak lama, maka penyediaan bekalan makanan ataupun bekalan-bekalan lain perlu mencukupi. Okey, insya-Allah sekarang ini kita pihak sekolah sedang usahakan untuk membuka kedai. Okey, koperasi yang lebih lengkap lah. Mungkin ibu bapa ada datang ke sekolah, ada satu bangunan baru yang berada di depan tu, itu adalah koperasi baru yang mana penyediaan perlengkapan akan lebih lengkap untuk pelajar-pelajar yang berada di asrama. InsyaAllah kita cuba sediakan benda-benda tu, perlengkapan terutamanya berkenaan dengan alatan mandi semua. Okey, untuk kelengkapan-kelengkapan lain, contohnya jika berlaku keperluan pelajar, jika ada pelajar ibu bapa yang jauh, ibu bapa boleh post kita menerima, boleh post barang tersebut ke sekolah dan kita pastikan nama pelajar tersebut berada di untuk penerima barang post tersebut, termasuklah kelas dia. Contohnya Amir Bir Ahmad tingkatan 5A contohnya. Okey, boleh post barang-barang keperluan insya-Allah. Okey, kita akan berikan kepada pelajar, itu lebih selamat. Okey, untuk bagi pelajar untuk solat di masjid. Okey, diharapkan ibu bapa dapat menyediakan sejadah kepada pelajar. Ini berkenaan dengan SOP masjid lah. Seterusnya adalah menyediakan ubat-ubatan bagi pelajar yang memerlukan ubat khas. Okey, yang ni ubat-ubat khas, ubat-ubat khas yang diperlukan oleh pelajar yang mempunyai masalah kesihatan yang sedang ada masalah kesihatan. Okay, seterusnya adalah memastikan pelajar bersedia dari segi mental dan fizikal untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka dalam norma baru. Okey, ini adalah kita berharaplah dengan bantuan ibu bapa, kita ada masa beberapa hari untuk membuat persediaan dari segi mental dan juga fizikal pelajar. Memandangkan pelajar berada di rumah yang agak lama, mungkin dari segi, ada sedikit perubahan dari segi jadual pelajar, dari segi kesediaan pelajar untuk belajar secara bersemuka, kesediaan pelajar untuk berada di asrama yang memerlukan yang berjadual. Jadi harap ibu bapa membantu kami untuk sama-sama kita bentuk pelajar balik. Okey, bentuk pelajar balik untuk mereka lebih bersedia bahawa di asrama bentuk dia macam ni, dari segi mental dia perlu bersedia. Supaya pembelajaran dapat dijalankan secara lancar lah semasa berada di sekolah. Okey, yang seterusnya adalah menyediakan mask dan cecair hand sanitizer bagi kegunaan peribadi. Okey, untuk hand sanitizer memang pihak sekolah sediakan untuk kelas dan juga di tempat-tempat awam. Contohnya di pintu masuk di asrama, pintu masuk balai akademik, di asrama, pintu masuk asrama. Tetapi untuk kegunaan peribadi boleh disediakan bagi kegunaan peribadi. Okey, manakala untuk mask, bagi SOP baru pelajar-pelajar di sekolah dan juga asrama. Kalau sebelum ni pihak kementerian MKN dia mensyaratkan sahaja untuk mask bagi pelajar-pelajar sekolah, tetapi untuk kali ini ia mewajibkan. Jadi ibu bapa perlu sediakan mask yang mencukupi untuk pelajar-pelajar. Maksudnya pelajar akan memakai mask setiap masa.
kecuali waktu tidur, waktu-waktu yang tentulah bersukan. Tapi untuk pada kelas, di masjid, disebabkan pelajar-pelajar berada di asrama, di dewan makan, memerlukan pelajar memakai mask. Terutamanya pelajar-pelajar yang asrama macam sekolah kiblat adalah pelajar-pelajar, semua pelajar berada di asrama. Jadi mask ni adalah satu keperluan. Okey, yang terakhir adalah memastikan rambut pelajar lelaki. Okey, memandangkan pelajar berada di rumah juga terlalu lama. Okey, jadi kita harap sebelum menghantar pelajar ke sekolah, pelajar rambut lelaki dalam keadaan kemas mengikut peraturan sekolah. Okey, memandangkan pelajar akan berada di sekolah yang agak lama. Okay, pelajar yang berada di sekolah yang agak lama. Jika pelajar datang dengan rambut yang agak panjang, untuk melepasi waktu 2 bulan, jangka masa bulan ni mungkin lagi panjang rambut. Kita tak nak berlaku benda tu, maka pada hari pertama jika rambut pelajar dah dalam keadaan kemas, maka dalam masa 2 bulan tu kita ada budi bicara kita lah untuk membenarkan pelajar berterusan. Maksudnya tak ada gunting rambut sampai 2 bulan. Dia akan panjang sedikit lah panjang pelajar tu. Okay, itu adalah persiapan ibu bapa. Cuma untuk rambut tu pastikan masa datang dia dalam keadaan kemas. Okey, untuk ingatan bersama. Yang ni adalah biasa yang dikeluarkan oleh pihak sekolah berkenaan dengan barang-barang larangan. Okey, semasa pendaftaran lepas pun kita bagi senarai barang-barang larangan yang tidak dibenarkan masuk ke sekolah dan juga asrama di sekolah kiblat. Antaranya adalah telefon bimbit. Okey, ini adalah agak ianya norma yang ada pelajar berada di rumah. Okay, kebiasaan pelajar berada di rumah mungkin mereka tidak terlepas dengan telefon bimbit. Okay, kebanyakan pelajar lah. Jadi untuk ke sekolah diharap dia dapat tinggalkan. Itu yang pihak kami nak ibu bapa menyediakan mental pelajar ke arah tu. Maksudnya mereka bertinggalkan telefon bimbit. Bagi pelajar-pelajar yang merokok atau vape, okey, yang tu kita memang tak benarkan. Semua barang-barang yang tajam dan juga membahaya, pisau kita tak benarkan. Semua majalah yang tidak bermoral, semua gambar-gambar yang tidak bermoral, baju yang bergambar tidak bermoral, seluar jeans. Untuk makluman, seluar jeans memang kita tak benarkan dipakai di premis sekolah kita. Baju ketat, nipis dan juga jarang, seluar pendek ketat dan juga jarang. Untuk seluar pendek, untuk mandi pelajar-pelajar lelaki memang kita tak benarkan untuk seluar pendek. Seluar tidur tidak dibenarkan untuk berseluar pendek bagi pelajar-pelajar lelaki. Okey, makanan yang tidak berkhasiat, terutamanya Maggi yang biasa berlaku lah di asrama. Alat-alat elektrik dan juga elektronik. Okey, iron kita memang sediakan. Okey, heater untuk alat pemanasan air tidak dibenarkan, alat elektronik atau elektrik tu. Bahan-bahan berunsur lucah, stoking paras buku lali bagi perempuan. Okay, perempuan dia perlu stoking yang lebih panjang. Okay, barang-barang kemas bagi perempuan yang ni perlu ditinggalkan di badan rumah. Okay, alat solid minyak wangi, hiasan diri perempuan kecuali deodoran. Okay, itu adalah biasa, barang-barang biasa, barang-barang umum bagi larangan barang untuk dibawa ke sekolah dan juga asrama. Harap ibu bapa dapat memahami bahawa barang-barang ni adalah barang yang tidak dibenarkan. Okay, harap juga ibu bapa dapat semasa barang-barang di packing ataupun di persediaan pelajar untuk asrama tu tolong cek balik beg-beg. Kami tidak akan buat spot check untuk sekarang ni, untuk kemasukan. Kami agak terbatas untuk spot check beg pelajar tersebut. Tetapi jika ianya satu keperluan, okey, mungkin kita akan buat secara rambang. Okey, untuk taklimat hari ini itu saja untuk taklimat hari ini. Diharap ibu bapa dapat maklum berkenaan dengan yang pertama berkenaan dengan tarikh pembukaan dan juga masa yang perlu. Yang kedua adalah berkenaan dengan pergerakan. Itu adalah benda-benda penting lah, dan juga barang-barang yang diperlukan untuk dibawa semasa pendaftaran. Okay, jadi sebelum saya tamatkan taklimat, saya buka untuk sesi pertanyaan bagi ibu bapa untuk apa-apa pertanyaan berkenaan dengan pendaftaran pelajar, masukan pelajar. Okay, saya buka sekarang.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum cikgu. Okay, Waalaikumsalam. Oh, Ustaz nak tanya. Cikgu, Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Saya nak bertanya, masa mula sisi pencarian untuk PKP yang terakhir ni, anak-anak balik tanpa membawa tilam. Jadi apakah status pelajar perlu membeli tilam yang baru ataupun macam mana? Okey, untuk tilam pelajar sekarang ni masih lagi ada di katil masing-masing. Kita tak usik untuk katil pelajar-pelajar. Jadi untuk tilam pelajar yang ada di asrama masih lagi ada. Okey cikgu, macam ni, kalau anak tilam saya yang ni, dibawa. Okey. okey, anak saya ni terlibat dengan anak saya tingkatan 2. Hari tu dia punya tempat penginapan tu terlibat dengan pelajar yang terlibat dengan COVID. Jadi status tilamnya tu telah pun beralih lah. Jadi macam mana kita nak dapatkan balik tilam tu? Oh, okey. Tilam tu masih lagi ada Puan. Dekat hari tu masa perpindahan hari tu kita pindahkan sekali dengan tilam. Ada di kalangan pelajar tu memang ambil tilam masing-masing untuk ke dom yang mereka duduki sementara. So maknanya kita parents tak perlu sediakan duit untuk beli tilam yang baru ke? Atau macam mana? Tak perlu Puan, tak perlu. Oh, okey, terima kasih. Kecuali bagi parent yang membawa balik tilam, maka untuk kehadiran nanti perlu bawa balik semula tilam lah kat asrama. Assalamualaikum. Saya parents juga pada tingkatan 2. Saya Noraini. Nak bertanya juga because anak saya pun hari tu quarantine. Kita ambil last kali lepas masa hari raya, sebelum raya. Memang anak saya kata memang diorang keluar daripada dom lama ke dom baru untuk quarantine. Memang tak ambil apa-apa, tilam ataupun bantal. So tak tahulah ada lagi ke tidak tilam, bantal dan juga dia punya alas tilam tu. Saya pun tak tahu apa lepas tu dia punya kunci bilik kunci mangga dia punya locker, yes. Locker pun dah dipecahkan. Saya tak tahu keadaan di sana macam mana. Baju apa yang dibawa, baju apa yang ada saja. Tingkatan berapa Puan? Tingkatan 2 yang kuarantin masa kita orang ambil dia masa raya itu last. Tahfiz. Ya, tahfiz. Yep. Okey, untuk tahfiz kalau saya cek sebelum ni, untuk tilam-tilam pelajar-pelajar tahfiz telah diangkat ke dom asal dia. Maksudnya dah ada tilam-tilam asal dia. Okey. Yang ada kat sana. Untuk locker saya kurang pasti. Sepatutnya locker tu bagi pelajar-pelajar kuarantin dia hanya guna locker yang terbuka saja. Maksudnya locker yang tak diguna pakai. Sepatutnya. Okey, faham. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan. Saya Muhammad Noor, bapa kepada pelajar tahun 4. Okey, saya nak tanya, kalau sekiranya ada emergency lah pelajar terpaksa keluar, mungkin untuk ada kematian ataupun untuk masalah kesihatan, dan bila pelajar balik, adakah sekolah dah bersedia dengan prosedur untuk kuarantin pelajar tersebut? Pasal sebelum ni dia buatkan pelajar tu masuk jadi memberebakkan ke sekolah. Jadi kalau adakah sekolah sekarang dah bersedia untuk keadaan seperti itu? Terima kasih Tuan dengan soalan yang menarik. Okey, untuk yang tu, bagi pelajar yang keluar untuk emergency, kita benarkan untuk emergency, maka untuk kemasukan pelajar yang pertama dia perlu ikut SOP yang telah ditetapkan, iaitu dia kena akan swab test. Okey, dan apabila dia keluar, dia masuk balik bermaksud dia adalah hari pertama berada di asrama. Maksudnya dia akan lalui 2 lagi swab test sehinggalah hari ke-14. InsyaAllah untuk yang tu kita akan sediakan juga tempat bagi kuarantin pelajar.
Jawab ke soalan jawab ke soalan. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, Jadi hari pertama tu kit tu disediakan sendiri oleh parent lah macam seperti betul. Kalau hal kecemasan, hari pertama wajib dikeluarkan oleh parent. Maksudnya apabila dia keluar, memang saya akan maklum kepada parent apabila dia keluar, semasa datang perlu bawa kit sekali, kit ujian. dan bermakna untuk 14 hari tu pelajar akan dipisahkan daripada grup lain kan? Ya tuan, kita akan cuba untuk kuarantin kan pelajar tersebut. Baik tuan, saya faham maklum. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam tuan. Assalamualaikum. Okey, cikgu saya tanya, sekiranya tidak boleh hantar anak pada 7 hari bulan itu, apa prosedur selepasnya? Sekiranya tak boleh nak hantar pada hari Ahad lah. Okey, terima kasih puan. Okey, sekiranya tidak dapat hadir pada tarikh dan waktu yang kita tetapkan, maka ibu bapa boleh hantar pada hari-hari persekolahan atau hari bekerja. Okey, ini disebabkan oleh pelajar perlu melalui swab test yang mana guru-guru yang bertugas ataupun guru-guru yang mempunyai kemahiran dari segi swab test tu berada ataupun bekerja pada hari bekerja sahaja. Jadi perlu datang pada hari bekerja, iaitu hari Isnin hingga hari Jumaat dan waktu bekerja. Okey, terima kasih cikgu. Dan Okey, sedikit cepat tuan, siap. Yang tu jadi untuk kehadiran selepas tarikh yang ditetapkan, diharap ibu bapa dapat kontak pejabat untuk kita buat temu janji. Lebih senanglah untuk yang tu, lebih senang pendaftaran. Okey tuan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mohon maaf Ustaz, mungkin soalan saya ni mungkin hanya saya seorang saja kot yang ada masalah, tapi kemungkinan juga mungkin ada ibu bapa yang lain yang ada masalah yang sama. Saya dimaklumkan tadi oleh Ustaz dan daripada apa yang saya baca melalui perkeliling sekolah, bahawa sekolah akan terus beroperasi sehingga 24 Disember. Semua masalah saya macam saya ni bermaslahatin di Selangor, tapi asal saya sekeluarga daripada Sabah. So agak mungkin dah 2 tahun lebih dah tak balik ke sana. So kita orang pun dah beli book tiket untuk penerbangan balik ke kampung pada akhir tahun ni lah, asalnya pada 13 Disember lah, tapi bila sekolah maklumkan dia akan beroperasi hingga 24 Disember, kami cuba untuk ubah juga, tapi tak tahu masih boleh ubah lagi ke, atau sebab dah banyak kali ubah dan dah tiket pun dah pernah burn sekali kan. Kemungkinan kami boleh cuba untuk sehingga 18 Disember lah. So untuk anak saya ni yang terpaksa ikut kami balik ke Sabah sekeluarga pada sama ada 13 atau 18, ada apa pandangan Ustaz dia untuk mungkin seminggu tu mungkin anak saya terpaksa tak dapat masuk kelas lah kan. Apa prosedur yang sebaiknya saya boleh lakukan Okey, terima kasih Tuan atas persoalan tersebut. Okey, mungkin selain daripada Tuan ada beberapa parent yang maklum berkenaan dengan cuti tersebut dan juga mungkin ada yang nak bercuti pada hujung tahun nanti. Okey, insyaAllah untuk pelepasan pelajar, kami tidak ada halangan untuk melepaskan pelajar balik sebab mungkin ada kekangan yang berlaku, terutamanya macam Tuan beritahu dah lama tak balik kan, mungkin dah plan bulan 12 tu nak balik. Jadi untuk prosedur dia, Tuan hanya perlu buatkan surat menyatakan pelajar akan bercuti sekian-sekian waktu. Okey, insyaAllah pihak sekolah akan pertimbangkan dan luluskan permohonan tersebut. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey, selamat Tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan. Okey. Saya ibu kepada Muhammad Aiman Hakim tingkatan 1. Okey, pelajar ni tak pernah masuk asrama jadinya dia memang kena bawa tilam bantal sendiri ke? Okey, untuk pendaftaran baru Puan Ya. Okey, untuk pendaftaran baru pelajar-pelajar perlu sediakan tilam, bantal. Tapi kita ada jual Puan. Jika keperluan tersebut Puan nak dapatkan dari pihak sekolah, Puan boleh datang awal lah. Maksudnya sebelum pendaftaran pada 7 hari bulan itu, maksudnya urusan di pejabat boleh dibuat pada hari-hari bekerja. Kalau Puan kata banyak tilam, bantal
pihak sekolah sediakan, maksudnya urusan Puan boleh buat pada hari bekerja, insyaAllah kita akan sediakan yang tu. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih sama Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Soalan saya, sekiranya pelajar kita ni sekarang ni injection untuk vaksin kedua ni tak sama, ada yang 5 hari bulan ikut Masa Sejahtera, ada yang ikut 9 hari bulan, ada yang 30 hari bulan dan sebagainya. Jadi sekarang ni pendaftaran untuk tingkatan 3 contoh kan, pada 7 November. Sekiranya pelajar tersebut injek pada 5 hari bulan, adakah pelajar yang injek pada 5 hari bulan tersebut perlu patuhi tempoh yang dimaklumkan oleh pihak KKM agar contoh ada yang kena 2 minggu dan sebagainya, atau macam mana Ustaz? Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan tersebut Puan. Okey, untuk pelajar-pelajar yang injek sebelum pendaftaran ataupun selepas pendaftaran, mungkin ada yang dapat tarikh tu selepas pendaftaran. Okey, yang sebelum ataupun 2 hari, 3 hari sebelum pendaftaran, biasanya kita panggil tempoh bertenang untuk pelajar. Namun biasanya untuk tempoh bertenang ni mengambil masa lebih kurang 1 minggu untuk tengok simptom yang ada dekat pelajar. Namun kalau ibu bapa yakin dengan keadaan pelajar bahawa keadaan tersebut adalah baik, maka boleh hantar pada 7 hari bulan. Jika rasa tidak yakin dengan keadaan pelajar dan perlu pantau untuk tempoh bertenang pelajar tersebut, kita benarkan. Cuma tuan-puan boleh maklumkan kepada pihak guru kelas untuk maklumkan bahawa pelajar tidak dapat hadir untuk hal yang berkenaan. InsyaAllah kita akan cuba pertimbangkan yang tu dan kita akan tentukan tarikh yang sesuai lah untuk pelajar hadir. Okey Tuan, boleh Tuan? Okey, faham. Terima kasih. Okey, sama Tuan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, salam Puan. Macam ni anak saya balik kampung pada 4 sampai 8 hari bulan. Jadi 8 hari bulan baru saya hantar ke sekolah, boleh ke? Boleh Puan, boleh. Okey, terima kasih. Kalau boleh waktu pejabat Puan, sebab ada guru petugas. Saya balik ke Terengganu, kalau dekat-dekat okeylah, tapi jauh. 8 hari bulan tu dalam jam berapa Puan? Kalau boleh waktu pejabat sehingga jam 3. Boleh, tak ada masalah sebab kami balik Ahad tu lah cuba balik. Okey Puan, boleh. Cuma dia vaksin 5 bulan, okeylah Ustaz, saya boleh pantau lah sekejap. Kalau rasa dia tengok bersimptom selepas vaksin tu, maksudnya kalau dia perlukan rehat yang lebih panjang, maksudnya tak apa, Puan maklumkan kepada guru kelas saja. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tadi, Ustaz ada kata kalau pelajar tu dia ada masalah lesdong, dia ada borang nak kena isi ke macam mana Ustaz? Kita ada borang peristiaran kesihatan Puan. Oh, masa daftar nanti? Nanti saya akan upload dekat Bohana kejap lagi, saya akan upload. Nanti Puan boleh tengok untuk ini, mungkin boleh catatkan untuk kesihatan dia. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan. Minta maaf, mungkin soalan ni dah ditanya tadi. Tapi saya mungkin tak dengar. Saya nak tanya self test kit tu, sebab kita ada beberapa jenis di pasaran kan, macam saliva, RTK, yang mana tu yang sekolah prefer untuk kita bawa? Untuk test kit kalau boleh yang mempunyai kelulusan daripada KKM. Okey, yang biasa saya tak pasti jenama tu Puan. Tapi yang untuk pihak sekolah tu memang kita dapatkan daripada pihak klinik. Sebab kalau yang RTK tu yang jolok hidung tu nanti tak pandai pula kita nak buat kan? Tak payah tak. Yang ludah Elio je. Saliva lah. Saya tak faham. Saya tak tahu istilah dia tu. Maaf Puan. Ya ke? Tak tahu istilah dia. So saliva tu kita kena buat depan cikgu ya Puan. Di section B tu kita akan buat situ. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan. Okey. Ustaz, saya nak tanya macam ni. Anak saya ni dia ada main kelab bola. Jadi kalau saya mohon keluar kalau dia ada tournament bola, boleh ke tidak?
Atau Okey, untuk tournament bola, buat masa sekarang ni Puan, kalau ikutkan SOP Kementerian Kesihatan sekarang ni, okey, paling kurang pelajar perlu berada dekat sekolah. Kalau ikutkan asrama punya, dia tak akan benarkan langsung lah. Okey, tak benarkan langsung. Cuma jika ada keperluan yang mendesak, okey, keperluan mendesak kan, maksudnya Puan boleh buat permohonan tapi selepas 14 hari. Maksudnya dia masuk sekolah selepas 14 hari boleh buat permohonan untuk dia pergi tournament ataupun ni lah. Sebab dia main peringkat negeri. Kalau ada keperluan yang tu mendesak, Puan boleh buat surat. Yang tu lepas tu selepas dia balik kena swab test apa? Kita keperluan yang tu. Dia kena swab. Okey. Okey Puan, terima kasih. Terima kasih. Sama Puan. Assalamualaikum, nak tanya. Bagi pelajar yang second dose dia lebih daripada tarikh yang sepatutnya didaftar, adakah sesi PDPDR akan diteruskan secara online atau dikira sebagai tidak hadir atau macam mana? Okey, terima kasih Puan atas soalan. Okey, untuk pelajar-pelajar yang vaksin selepas tarikh yang ditetapkan untuk pendaftaran, sesi PDPR tidak akan diadakan lah. Itu sudah maklum sebab kita untuk uruskan sesi bersemuka. Pelajar-pelajar akan dicatatkan sebagai kehadiran itu tidak hadir lah. Maksudnya kita masih lagi ikut saranan daripada pihak Kementerian Pendidikan yang mana pelajar-pelajar yang tak hadir itu kita tak klasifikasikan sebagai tidak hadir. Okey. Cuma untuk kerja-kerja rumah. Okey, untuk kerja-kerja rumah, ibu pelajar boleh kontak dan masih lagi guna wahana PDPR tu, boleh kontak dengan guru di situ untuk dapatkan kerja-kerja. Kita akan salurkan di situ. Alhamdulillah. Saya pernah awal kerja Singapura 4 tu dapat setengah. Boleh Puan? Okey, untuk sesi taklimat kali ini kita rekodkan. InsyaAllah kita akan paparkan nanti untuk bagi ibu bapa yang tidak dapat masuk ke sesi taklimat dan juga untuk flashback balik lah. Okey, ada sedikit soalan kat sini dekat chat ni. Juga angkat-angkat ni. Tapi Ani kena belajar CPS. Saya kena ke situ untuk mengikat. Okey, ada satu soalan kat sini. Nak tanya, barang anak saya masih dalam lokal sekolah di Dom 10 sebab masa tu dom dia dijadikan tempat kuarantin tapi jadi tak dapat bawa semua barang. Boleh tak saya arrange semua sekolah untuk sediakan barang? Okey, untuk datang sebelum pendaftaran, disebabkan kita ada pelajar tingkatan 5 yang ada di asrama sekarang ini, pelajar-pelajar jika nak datang boleh buat temu janji dan juga memerlukan kita satu result swab test tu. Sebab kita nak jaga sekarang ni, kita nak jaga kalau boleh kita tak terlepas lah untuk pelajar masuk ke asrama walaupun ambil barang untuk sebelum pendaftaran nanti tidak terlepas dengan wabak tersebut. Sebab kita ada sekarang ni pelajar-pelajar ada terima di dom sekarang ni. Boleh datang Tuan. Cik Nazar, Tuan Nazar. Dia akan kira meter. Boleh Pak, telefon ni Pak ada. Okey, bagaimana sekiranya ibu bapa masih belum yakin menghantar anak ke asrama, mungkin akan menghantar asrama pada ibu. Okey, untuk bagi ibu bapa yang masih yakin untuk hantar ke asrama, okay, ibu bapa boleh buatkan satu surat, hantar ke paling senang untuk guru kelas lah, kepada guru kelas. Okey, melalui guru kelas kepada pengetua. Okey, untuk maklumkan bahawa pelajar tidak dapat hadir ke sekolah disebabkan ada sebab-sebab tertentu. Mana-mana ibu bapa yang tidak yakin, okey, untuk hantar anak ke sekolah. Okey, yang lain adakah ibu bapa tolong angkat barang. Okey, untuk pendaftaran baru, insya-Allah untuk mengangkut barang kita akan gunakan guru-guru yang ada. Kita kalau boleh kita tak nak ada kemasukan
ibu bapa ke asrama disebabkan kita masalah itulah wabak tu kita nak elakkan, ianya tersebar ke asrama. Cikgu, boleh saya tanya lagi? Boleh. Sekiranya uniform korporat tu tak lagi muat ataupun baju pengawas tu tak muat, apa tindakan kita perlu buat memandangkan sekolah ada tempoh 2 bulan lagi? Okey. Untuk pakaian sekolah, kalau boleh, sebab kita sesi persekolahan 2021 ni dia akan berlanjutan sehingga bulan 3, Puan. Okey. Sebab kita pelajar akan berada di tingkatan sama sampai bulan 3, maka kita yang itulah harap dapat menyediakan pakaian sekolah kepada pelajar. Terima kasih cikgu. Okey, sama Puan. Okey, ada soalan kalau boleh datang awal. Okey, untuk datang awal untuk ambil barang, perlu Tuan untuk selibat test. Sebelum tu temu janji dengan pihak pejabat lebih dulu. Okey, lagi soalan? Salam Ustaz. Kalau saliva test tu, sebab kalau kita yang beli test kit tu kan dia tak adalah keluar result ke apa kan? Macam mana nak tunjuk? Dia saliva test tu dia ada satu, dia memang tunjuk belang-belang dia tu kan untuk result kan. Jadi kalau buat nanti untuk datang tu Tuan datang ke sekolah, buat di sekolah kita ada guru-guru yang agak mahir untuk test tersebut. Okey. Jadi kita akan test, kita tengok, kita yang akan tengok result tersebut. Buat terus di sekolah lah. Okey. Ya betul Tuan. Okey. Ustaz, ya Tuan. okey, tadi dia cakap 24 bulan tu, last sekolah, lepas tu untuk kiblat sambung cuti 2 minggu saja 1 minggu saja Puan. 1 minggu? 24 bulan November, Disember sehingga bulan Januari. Soalnya kami nak plan awal balik ke Sarawak. Ya Puan. Tak apa Puan. Kalau Puan keperluan yang tu, Puan boleh buatkan surat saja. InsyaAllah kami akan bantu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama Puan. Okey, mana-mana ibu bapa yang punya anak contohnya tahfiz 1 dan juga tahfiz 3 boleh hantar pada waktu yang sama ataupun sama ada masa untuk tahfiz 1 ataupun masa tahfiz 3, tak ada masalah. Kita terima. Tidak perlu untuk datang 9 pagi lepas tu datang balik petang kan, tak ada. Kita akan terima pada waktu yang ibu bapa datang tersebut. Mana-mana ibu bapa yang punya anak yang lebih daripada 1 lah, tingkatan yang lain berlainan. Okey, ada soalan lain? Cikgu nak tanya besok pejabat buka ke? Hari Sabtu tak buka Tuan. Okey. Ingat sebab kita nak ambil bantal, nak ambil tilam. Sebab hari Sabtu 31 tu hari Ahad tu kita bertugas, guru bertugas. Okey. Okey, ada soalan-soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk taklimat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat hadir, dapat berjumpa di sesi taklimat pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa secara bersemuka semasa pendaftaran nanti, dan harap-harap mohon doa daripada ibu bapa semua supaya pelajar-pelajar yang masuk nanti diberi kesihatan yang baik, diberi keselamatan daripada wabak, dan juga perjalanan untuk pendaftaran berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Okay, jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa boleh? Terima kasih Cikgu. Okey, sama Puan. Terima kasih Ustaz. Rakaman akan bagi ke dalam grup? Ya Tuan, kita akan bagi rakaman Tuan. Rakaman. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama Tuan. Terima kasih Ustaz. Sama.
Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz.